Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kumpulan 3 dan saya selaku sebagai Ketua Kumpulan 3. Nama saya adalah Nur Halimatul Tahirah binti Cik Ismail dan adik sebelah saya lain adalah Fatihah binti Ahmad, Wan Nur Atikah Amira binti Wa Ismail, Siti Maisarah binti Alias dan Nur Mirza Fakriyah binti Ramzi. Tajuk pembentangan tugasan kami pada hari inilah Hak Asasi Manusia. Seterusnya kami akan teruskan dengan pengenalan tajuk kami. Dengan itu, Maisarah, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hak asasi manusia. Tajuk kita adalah hak asasi manusia. Menurut Rhoda E. Howard tentang hak asasi manusia, hak asasi manusia merupakan hak setiap insan yang dilahirkan sebagai manusia. Hak asasi manusia merupakan hak setiap individu, contohnya hak untuk hidup, hak beragama, hak kebebasan, berbicara dan sebagainya. Hak asasi manusia terdiri daripada hak kebebasan bersuara. Hak kebebasan bersuara adalah hak untuk menerima dan berkongsi semua bentuk maklumat atau buah fikiran tanpa mengira medium yang digunakan. Anda boleh mengamalkan kebebasan bersuara melalui penyiaran, ucapan, penghimpunan aman, seni, penulisan dan platform dalam talian seperti Facebook, TikTok, YouTube, Instagram dan Twitter. Seterusnya saya serahkan kepada Mirza untuk hak asasi manusia yang seterusnya. Hak asasi yang seterusnya ialah hak kesamaan gender. Hak ini ialah hak yang merupakan perbezaan peranan, status, tanggungjawab atau fungsi lelaki dan perempuan yang merupakan pembinaan sosial. Gender bukanlah didasarkan pada perbezaan biologis. Hak asasi manusia yang berkaitan dengan gender ialah bukanlah bukanlah tanggapan bahawa lelaki merupakan pencari nafkah dalam sebuah keluarga dan peranan kaum wanita tidak lain hanya terbatas kepada penjagaan anak-anak adalah tidak relevan dalam konteks semasa dan ia merupakan satu diskriminasi terhadap kaum wanita. Hari ini kita boleh lihat jumlah wanita di peringkat pengajian ijazah jauh melebihi lelaki. Walaupun begitu, hakikatnya peluang kemercu kejaya kepada wanita rata-rata amat terbatas dan pada bidang-bidang tertentu ia hampir dinafikan. Hak kesamaan gender ini bukanlah berarti wanita mengambil alih tugas. Ia bermaksud wanita dan lelaki sama-sama memainkan peranan untuk memajukan diri, keluarga, masyarakat dan negara. Tiada manusia yang mempunyai hak untuk menindas manusia lain, tidak kira gender, kaum, kepercayaan atau pangkat. Seterusnya saya serahkan kepada Atikah untuk menerangkan hak asasi yang seterusnya. Yang ketiga ialah hak kepada air. Hak kepada air merupakan hak setiap individu untuk memperoleh air yang bersih demi memenuhi keperluan hidup sehari-hari. Setiap individu berhak mendapatkan air dalam jumlah yang cukup, bekalan air yang mencukupi dan berterusan bagi memenuhi keperluan asas manusia seperti minum, memasak, mandi dan sanitasi. Kedua, individu juga berhak mendapatkan air yang selamat untuk digunakan. Air yang selamat ialah air yang bebas daripada bahan berbahaya yang boleh membawa kemudaratan kepada kesihatan seseorang. Seterusnya, setiap individu berhak mendapatkan air yang mudah diakses. Kemudahan air perlu berada pada lingkungan jarak yang selamat yang boleh membolehkan semua individu termasuk golongan rentang. Bayaran air yang berpatutan juga harus dikenakan kepada setiap individu tanpa menjejaskan keupayaan mereka untuk mendapatkan keperluan asas yang lain kerana setiap individu mempunyai tanggungan lain untuk diberi perhatian. Dan tahukah anda, hak kepada air mempunyai dua aspek utama iaitu kebebasan dan hak kebebasan merangkumi tiga perkara iaitu perlindungan daripada pemotongan sumber air secara haram,
larangan pencemaran sumber air, tiada diskriminasi dalam akses kepada air minum yang selamat dan bersih. Manakala hak pula merangkumi kepada dua perkara, iaitu peluang yang sama untuk semua orang menikmati hak kepada air dan penglibatan dalam membuat keputusan berkaitan air dan sanitasi. Itu saja. Sekarang saya serahkan kepada Nilsa. Hak yang seterusnya ialah hak perumahan yang mencukupi. Hak perumahan ini ialah satu hak untuk hidup di suatu tempat dalam keadaan aman, selamat, bermaruah dari segi keselamatan, privasi dan sebagainya. Hak perumahan yang mencukupi ini mempunyai elemen-elemen yang tertentu seperti hak accessibility, jaminan pemilikan, hak mampu milik, hak lokasi, hak ciri kebudayaan yang mencukupi, serta hak daripada segi ketersediaan perkhidmatan, kesihatan, keselamatan dan sebagainya. Hak ini haruslah ada pada sesuatu perumahan jika hendak diberikan kepada orang-orang yang tertentu. Contohnya orang-orang yang kurang mampu, OKU atau sebagainya. Hak ini haruslah menitik beratkan aspek mereka daripada segi kemampuan dan sebagainya. Hal ini haruslah dijadikan satu benda yang penting supaya mereka yang kurang mampu memiliki rumah yang mereka idamkan. Sekian, terima kasih. Saya serahkan kepada Fatih. Bismillahirrahmanirrahim. Isu hak asasi manusia yang seterusnya ialah isu gangguan seksual di tempat kerja. Isu gangguan seksual di tempat kerja ialah satu bentuk pencabulan hak asasi manusia yang memberi kesan kepada maruah dan kesejahteraan individu, baik lelaki maupun perempuan. Jadi sejenis gangguan seksual yang kita boleh lihat adalah melalui isyarat lisan, melalui isyarat, visual, psikologi dan fizikal. Antara mekanisme aduan yang untuk mangsa gangguan seksual untuk mengadu ialah melaporkan kepada polis jika perlu dan menggunakan saluran aduan di tempat kerja seperti mengadukan kepada majikan untuk menyiasat aduan tersebut dan memastikan keputusan yang dibuat oleh majikan adalah adil. Seterusnya, mangsa juga boleh mengadu kepada aduan Jabatan Tenaga Kerja iaitu JTK dan hadir di pejabat berhampiran. Untuk selanjutnya, selain itu juga, mangsa juga boleh memulakan saman sivil untuk mendapatkan ganti rugi. Dan Undang-Undang Dokumen Rujukan menurut Seksyen 354 dan 509 Kanun Keseksaan Akta 574. Pengadu berhak menentukan sama ada laporan polis yang dibuat tersebut hanya berbentuk rujukan ataupun memerlukan siasatan lanjut polis. Sekian, saya kembali semula kepada Halimatul untuk penutup. Kesimpulannya, hal ini membincangkan isu berkaitan persepsi masyarakat Malaysia, khususnya umat Islam. Selain itu, tujuan utamanya adalah untuk menjaga hak dan kemuliaan manusia itu sendiri. Isu-isu ini akan dilihat dari persepsi Islam dan undang-undang di Malaysia bagi memastikan prinsip hak asasi manusia yang diterima dan difahami adalah selaras dengan Perlembagaan Malaysia sebagai undang-undang tertinggi negara dan Islam sebagai agama persekutuan. Itu sahaja daripada kami, kumpulan 3, harap pembentangan tugasan kami hari ini dapat difahami dan jelas. Sekian, terima kasih.